Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar tuan-tuan pada pagi ni? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keceriaan, kekuatan untuk tuan-tuan untuk meneruskan kehidupan insya-Allah. Hari yang baru merupakan modal yang baru yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meraih sebanyak-banyaknya kebaikan untuk kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat insya-Allah taala. Apa cerita kita pada pagi ni? Siapa yang nak dengar cerita? InsyaAllah sama-sama kita dengarkan. Saya nak sama sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu cerita tentang kisah yang seseorang ini yang dahulunya seorang perompak, seorang pencuri, seorang yang jahat. Tetapi apabila mendengar ayat ini, kerana terkesannya dia dengan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya kekuatan hidayah untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia kisah di sebalik ayat ini dan apa ayat itu? Sama-sama kita dengarkan. Ayat ini ialah ayat yang ke-16 daripada surah Al-Hadid, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq. Tidakkah sampai, belumkah sampai lagi kepada orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, menurut perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebenaran, iaitu Al-Quran. Siapakah orang di sebalik ayat ini yang terkesan dengan ayat ini sehingga dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, sehingga kan dalam kitab Tahzibul Kamal yang ditulis oleh Imam Al-Mizzi rahimahullah menyatakan bahawa dalam dunia ni tidak ada orang yang paling hebat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada beliau, dan beliaulah orang yang paling banyak beribadat kepada Allah sehingga dia digelar sebagai Abidul Haramain, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh di dua kota yang suci, iaitu kota Madinah dan kota Makkahul Mukarramah. Siapa dia? Tak lain tak bukan Fudail ibn Iyad rahimahullah. Fudail ibn Iyad rahimahullah yang lahir pada 107 Hijriah. Beliau sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Fudail ibn Iyad rahimahullah nama yang sangat masyhur, yang dikenali, yang orang semua tahu bahawa dia seorang tokoh fiqh, tokoh tasawuf, tokoh seorang yang hebat, seorang ahli ibadah. Bagaimana boleh jadi sebegini? Demikian. Beliau merupakan seorang perompak sebenarnya tuan-tuan. Dulu kerja dia ialah merompak. Dia seorang-seorang dia je. Dia boleh tunggu di tengah jalan dan dia boleh rompak habis satu kafilah. Semua orang takut gerun dengan nama Fudail ibn Iyad pada waktu itu. Sehingga kan mana-mana kafilah perdagangan, kalau dia berjalan di suatu jalan pada tengah malam, mereka akan sangat-sangat takut kalau Fudail ibn Iyad muncul pada waktu itu. Sehinggalah pada satu hari Fudail ibn Iyad, bila dia buat kerja merompak, mencuri, merompak, meragut dan sebagainya, dia tertarik dengan seorang wanita yang sangat cantik. Maka dia mula berfikir untuk menjejaki siapakah wanita ini. Sehinggalah suatu malam, dia tahu rumah wanita di mana dan dia telah naik tembok rumah wanita ini untuk dia melihat wanita cantik ini. Tatkala bila dia naik pada waktu itu, wanita ini sedang membaca Al-Quran sehinggalah sampai ke ayat ini, iaitu surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq. Belum lagikah sampai hati orang beriman ini untuk khusyuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala? Bila lagi nak sampai hati orang beriman ni untuk tunduk dan terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini menyebabkan Fudail ibn Iyad rahimahullah gementar. Hati dia jadi gementar. Ini tanda Allah nak beri hidayah kepada beliau, sehingga beliau terfikir, ya Allah, aku jadikan saat ini, momen ini untuk aku bertaubat kepadamu ya Allah. Maka aku tinggalkan semua pekerjaan aku merompak, mencuri ini. Aku nak bertaubat kepadamu ya Allah. Lalu dia melarikan diri sehingga masuk ke satu rumah usang. Satu rumah lama, rumah tinggal, dia pun duduk dalam tu dan dia berfikir, macam mana aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat tadi telah menyebabkan hati dia terasa, hati dia bergetar, takut kepada Allah Subhanahu. Bila lagi hati ini akan khusyuk dan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu, tiba-tiba datang satu kafilah perniagaan. Dan mereka juga berhenti di tempat yang sama. Kerana ada rumah yang kosong, rumah usang, mereka pun duduk di rumah tu. Oleh kerana gelap, mereka tak nampak Fudail ibn Iyad duduk dalam tu. Maka di antara mereka berborak-borak sesama mereka, kita kena berhenti sini, jangan meneruskan perjalanan. Sebab kalau kita teruskan perjalanan pada malam ini, nanti Fudail akan datang, habis semua kita kena rompak. Pada waktu itu Fudail ibn Iyad terasa,
Dia kata, ya Allah, rupa-rupanya kerja aku malam-malam adalah untuk merompak, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Kenapa tak aku gunakan malam-malam aku keseluruhannya untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Mulai saat ini aku akan beribadah kepadamu, aku akan bertaubat kepadamu, aku akan sentiasa beribadat kepada Allah di dalam dua haram ini. Ada dua kota Makkah dan Madinah ini. Maka dia digelar sebagai Abidul Haramain, orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan inspirasi. Mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan pengajaran kepada kita bahawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat hebat untuk kita perhatikan dan untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah ini, insya-Allah taala, impactful ibrah from Al-Quran by Ustaz Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.